Kalau dipuji, jangan merasa tersanjung. Kalau dihina, jangan merasa terhina. Tapi jangan sampai kita hina di mata Allah. Jangan sampai kita ini kecil dan tak berharga di mata Allah. Biar orang maki tak apa, biar orang hina tak apa, biar tak ada harga di mata manusia tak apa, tapi jangan pada Allah. Cari harga pada Allah, carilah nilai di mata Allah, carilah kedudukan di sisi Allah, hatta orang nak kata apa. Hiduplah kamu sesuka kamu mahu, satu hari kamu akan mati. Cintailah siapa saja yang kamu nak cinta, satu hari kau akan berpisah. Beramallah apa saja kau nak buat, satu hari kau akan dibalas. Demikian sabda Nabi SAW. Seberapapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Sebesar apapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Karena salat itu ibadah yang langsung menyambungkan kita sama Allah, tali hubungan kita sama Allah. Kalau tali hubungan kita sama Allah terputus, tidak ada tali yang bisa sambung lagi. Berapa kali kita kena angkat takbir solat? Tuan guru saya cakap 4 kali saja. Takbiratul ihram, takbir nak rakaat, takbir tegak dari rakaat, dan takbir lepas bangun daripada rakaat yang kedua. Kalau lebih macam mana? Dengar. Takbirnya takbir ihram saja. Allahu akbar. Bang, lepas tu takbir rakaat. Allahu akbar. Lepas tu naik dari rakaat. Samiallahu liman hamidah. 3 dah situ. Faham tak? Kemudian takbir naik daripada rakaat tahiyat awal. Tahiyat awal, Allahumma salli ala Muhammad. Allahu akbar. Angkat lagi. Lain pada itu tak ada angkat. Tapi kalau kita buat juga yang lain, hukumnya bid'ah. Kerana Nabi tak angkat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Semayanglah, termasuk angkatlah tangan takbir. Kalau aku angkat. Aku tak angkat, tak payah angkat. Faham lagi? Ni semua angkat. Tiap rakaat. Allahu Akbar. Nak sujud. Allahu Akbar. Naik sujud. Allahu Akbar. Balik awal lagu tu. Faham tak? Jubah mesti. Allah, udahlah kita banyak dosa, udahlah kita sombong banget, udahlah kita sering mengabaikan Allah, tapi begitu sesekali Allah manggil kita, panggilannya lembut, jaga perasaan lagi. Ya ibadi, alladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku yang melampaui batas. Gitu doang bahasanya. Bukan hamba-hambaku yang hina, hamba-hambaku yang kotor, hamba-hambaku yang pernah berzina, hamba-hambaku yang pernah membunuh, hamba-hambaku yang... Enggak. Jangan berputus asa dari rahmat aku, kata Allah. Kepada siapa? Pendosa yang ngerasa, aduh, kayaknya dosa saya udah kebanyakan nih, gak akan diampuni. Kata Allah, kenapa kamu berpikir kayak gitu sama aku? Kamu hambaku. Walaupun kamu banyak dosa, aku tidak akan pernah mempersulit kamu untuk dapat ampunan. Jangan putus asa, minta ampun lagi. Ya Allah, dosa saya tuh sebanyak langit dan bumi. La ubali, kata Allah. Aku gak peduli berapa banyak dosa kamu. Coba sebaik apa Allah. Tuan-tuan sekalian, carilah redha Allah melalui sedekah. Tuan-tuan yang bersedekah, pastikan ikhlas kerana Allah. Berlumba-lumbalah untuk sedekah itu tidak diketahui oleh mana-mana orang. Ni saya pesan. Jangan jadi macam hari ni punya keadaan, sedekah sampai puluh-puluh juta orang tahu apa yang dia buat. Rugi. Kalau tak perlu video, tak perlu video. Ada masa perlu gambar, betul. Ada masa perlu direkodkan, perlu gambar sebab pembuktian kepada orang yang bersedekah, kepada yayasan tersebut kan. Perlu, kadang-kadang perlu video. Tapi kalau tiap-tiap pergerakan kita buat baik, kita nak rakam, tiap-tiap pergerakan kebaikan kita nak rakam. Itu bukan sifat salafus salih. Saya ulang sekali lagi. Orang-orang salafus salih 100 tahun pertama selepas Nabi wafat, 200 tahun pertama, 300 tahun, mereka menyembunyikan kebaikan yang mereka buat, seperti mana orang hari ini menyembunyikan aib dan maksiat yang mereka lakukan.
dalam dunia ni ada jenis orang yang kalau dia doa dia sangat mustajab. So jom kita tengok sama ada kita ni antara orang tu ataupun tidak. Yang first sekali ialah doa orang yang dizalimi. Kita kutuk orang, kita buat benda buruk pada orang, tak tahu rupanya doa orang itu sangat mustajab. Yang kedua ialah doa orang yang musafir. Yang ketiga ialah doa orang yang berpuasa. Yang keempat doa orang tua kepada anaknya. Dan yang akhir sekali ialah doa kita sesama Islam kepada Islam yang lain juga. Okey? Kelebihan surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad. Apa kelebihannya? Ramai orang tahu. Kelebihan dia sangat banyak. Pagi ni kita ambil satu saja, iaitu kelebihan dia sekali membaca surah Qul Huwallahu Ahad, ia menyamai 1/3 daripada Al-Quran. Nabi pernah sebut ke begitu Ustaz? Kita baca daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawasanya satu orang lelaki-lelaki sahabat mendengar lelaki lain sahabat baca surah Qul Huwallahu Ahad, lepas tu dia ulang-ulang surah tu, baca lepas tu mengulang-ulang. Cara begitu Nabi tak pernah ajak. Cara baca surah Al-Ikhlas begitu ulang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Adakah laki-laki ni buat bid'ah? Ni yang kita tengok kumpulan Wahabi tak faham ni. Adakah Nabi terus kata kat sahabat tu, kamu buat bid'ah, haram, berdosa? Cuba tengok Nabi ajak baca Quran, Nabi ajak kelebihan surah ni. Nabi suruh ulang kah? Waktu sekian ulang kah? Tak ada. Jadi baca surah Ikhlas berulang-ulang kali pada waktu malam yang dibuat oleh sahabat tadi ni, benda tu amalan yang baik dan Nabi tak pernah ajak pun cara khusus yang begitu. Bila laki-laki yang dengar, sahabat lain dengar, dia ni duk baca ulang, maka laki-laki sahabat ni dia rasa macam benda tu surah tu simple je. Sahabat ni rasa seolah-olah pahala dia sedikit. Itu yang dimuskilkan oleh sahabat yang nak tegur ni. Jadi sahabat yang mendengar bacaan yang dibaca berulang-ulang kali Qul Huwallah tadi ni, Nabi tak pernah ajak pun berulang-ulang macam tu. Kemudian laki-laki ni keesokan paginya subuh, dia terus pergi jumpa Nabi dan minta pandangan Nabi apa yang dilakukan oleh sahabat malam tasad. Ini sahabat. Perangai para sahabat saya pernah sebut kat tuan-tuan sepanjang kita duk belajar ni. Semoga Allah Ta'ala bagi manfaat kita semua. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, sahabat kalau dia tengok benda tak kena, dia akan terus tegur, ataupun kalau ada Rasulullah, dia akan terus pergi tanya Nabi. Kalau tak boleh pagi tu, tengah hari tak boleh tengah hari, petang tak boleh petang, malam ke tak boleh malam, subuh esok dia akan terus pergi jumpa Nabi. Ini perangai sahabat yang sangat cepat. Sifat amar ma'ruf nahi munkar mereka, satu, kekuatan iman yang tertanam dalam diri sahabat itulah yang menggerakkan mereka untuk tegur ahli keluarga, jiran ataupun sahabat-sahabat lain yang melakukan kesalahan. Lepas Nabi wafat, kalau ada sahabat yang buat salah, kalau ada, sahabat terus akan tegur. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, selepas Nabi wafat, mana-mana sahabat buat salah, terus akan ditegur oleh sahabat lain. Mesti. Termasuk khalifah sendiri kalau buat salah, sahabat-sahabat lain akan bangkit dan menegur sahabat itu. Masya Allah. Satu suasana yang sangat elok, yang selalu mengundang keberkatan dan rahmat Allah kepada satu kumpulan yang menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi dengan kefahaman yang betul lah. Jangan dengan kefahaman yang salah macam hari ni. Ada satu kumpulan ini yang buat reti ni, yang buat reti faham hadis sendiri-sendiri. Dia orang biasa aja, lepas tu duk faham hadis sendiri, duk baca hadis sendiri lah.
duk tegur merata, duk buat teguran. Padahal tak ada asas agama. Kan? Tegur sini. Dan teguran dia tu orang tahu kata salah. Teguran tu pun salah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan sekalian, jadi bila subuh, sahabat yang mendengar bacaan surah Al-Ikhlas diulang-ulang tadi ni, dia tak puas hati sebab dia berasa pelik, sebab dia berasa macam surah tu biasa aja, bukanlah amalan apa pun. Dia pun pergi jumpa Nabi, maka Nabi pun bagi tahu kepada dia, kata Rasulullah, demi Allah yang diriku berada di dalam tangannya, kekuasaan Allah maksudnya, sesungguhnya surah itu benar-benar menyamai 1/3 Quran. Innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Kenapa penterjemah Asy-Syahrul Nizam dia buat main perkataan sesungguhnya, kemudian dia buat main terjemahan benar-benar 2 kali nak kuatkan ayat di situ? Sebab Nabi sebut 2 kali. Innaha la ta'dilu. Inna ditaukid, lam tu ditaukid juga. La ta'dilu, lam tu lam taukid. Ada 2 kali Nabi sungguh-sungguh. Maka sebab tu Syahrul Nizam dia buat diterjemah sesungguhnya surah itu, qul huwallahu ahad, benar-benar menyamai 1/3 Quran. Dari segi makna dia yang membahaskan uluhiyah, makna ketuhanan, membahaskan sifat-sifat khas Allah, ciri-ciri Allah Subhanahu Wa Taala. Qul huwallahu ahad, semua ayat dia membahaskan tentang Allah, ciri-ciri khas Allah. Hanya Allah saja yang ada ciri-ciri tersebut. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa, Allahus Samad, Allah itu tempat untuk semua makhluk berharap. Lam yalid wa lam yulad, sifat ketiga, ayat ketiga pun masih lagi menghuraikan tentang Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu pun di dunia ini di kalangan makhluk yang menyamai Allah. Semua cerita tentang sifat Allah. Maka surah ini surah yang menyamai, sama ada dari sudut huraian ya, ataupun dari segi pahala dia. Kenapa saya kata pahala dia seperti membaca 1/3 Quran? Kita tengok satu lagi hadis tentang kelebihan qul huwallahu ahad. Saya baca, wa fi riwayatin ukhra lil Bukhari, siapa yang ada buku muka surat 107. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ay'ajizu ahadukum an yaqra'a thuluthal Qur'ani fi lailah fashaqqa dhalika alaihim wa qalu ayyuna yutiqu dhalika ya Rasulullah faqala Allahul wahidus samad thuluthul Qur'an. Daripada Abu Sa'id al-Khudri juga sahabat Nabi yang sama, bahawa sesungguhnya seorang lelaki telah daripada Abu Sa'id, beliau telah berkata, Nabi telah bersabda, adakah setiap seorang daripada kamu semua lemah untuk membaca 1/3 Al-Quran satu malam? Nabi tanya, ni semua hampa ni tak boleh baca ke 1/3 Quran? Quran 30 juzuk, baca 10 juzuk satu malam, tak boleh ke semua ni? Nabi tanya. Semalam habis 10 juzuk, satu malam habis 10 juzuk. Maka permintaan itu telah menjadi satu kesusahan ke atas para sahabat. Cadangan Nabi itu sahabat rasa Allah beratnya. Ada sahabat yang mampu buat, ada sahabat yang mampu buat. Sayyidina Ubay, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, Sayyidina Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, sahabat-sahabat yang ramai sahabat yang mampu buat, dan sahabat-sahabat yang lain pula berasa lemah nak buat. Di kalangan kami yang mampu untuk melakukan perkara itu ya Rasulullah, tiap-tiap malam habis 10 juzuk. Susah. Apa Nabi jawab? Ini dari segi, yang ni dari segi kuantiti dari segi kuantiti. Surah Qul huwallahu ahad seolah-olah kita membaca 10 juzuk Quran
satu kali baca surah Qul huwallahu ahad. Lalu Nabi pun bersabda, surah yang isi kandungannya Allah adalah Tuhan yang satu, yang diperlukan oleh seluruh para makhluk adalah 1/3 Quran. Nabi maksudkan surah Qul huwallahu ahad. Surah itu 1/3 Quran. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa dua hadis di atas, pahala baca surah Quran yang sangat mudah, tu yang kata amalan sedikit pahala melimpah ruah ni, untuk dilakukan, yang tidak langsung mengambil masa yang lama sebenarnya, adalah menyamai pahala seseorang yang membaca 1/3 Quran, iaitu 10 juzuk Quran. Tuan-tuan, tak ada alasan benda kita dengar hadis ni, tuan-tuan yang sibuk tak ada alasan. Tidak ada alasan. Kita kalau nak bagi alasan, ustaz, sibuk ustaz, kadang makan sehari sekali je ustaz, memang sibuk dengan kerja ni, tak ada alasan. Dengan hadis ni kita tak ada alasan nak bagi depan Allah dulu kenapa tak baca Quran, tuan-tuan. Bila kita belajar tentang fadilat sedekah, kita kata ustaz, nak cari mana orang susah ustaz, nak cari orang miskin. Kita kata susah nak pergi cari orang miskin, tapi alasan kita lah, alasan bila nanti di depan Allah nak kenapa tak bersedekah apa semua kan, alasan. Sedangkan memberi makan kepada isteri dengan ikhlas, setiap suapan itu dikira sedekah. Memberi makan kepada anak-anak dengan ikhlas, setiap kali anak-anak suap tu, yang tu dikira kebaikan dan sedekah. Bahkan mengutamakan ahli keluarga dengan nafkah yang wajib. Dengan nafkah yang wajib ni lebih besar daripada pahala berinfak fi sabilillah untuk perang. Lebih besar. Ini nafkah wajib untuk ahli keluarga. Okey, tuan-tuan. Jadi pengajaran yang terakhir daripada hadis ni ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi membaca surah Al-Ikhlas berkali-kali tersebut, dia telah melakukan satu amalan baik, sekalipun cara tersebut secara khusus tidak pula diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar tak, tuan-tuan? Kelebihan surah-surah ni Nabi bagi tahu, tapi untuk baca ulang-ulang waktu tu Nabi ajak ke belum? Belum ajak. Nabi tak pernah ajak lagi untuk membaca berulang-ulang tu kepada para